Terima kasih semua datang menonton filem kita ni, this very small film kan, this small cheeky film of ours. Terima kasih banyak. Saya ada dengar gelak sikit, yang ada cakap ada menangis sikit. So alhamdulillah, we are very very happy. Kita betul-betul bangga dapat buat filem yang something we're very proud of. And alhamdulillah, we hope that we can do better, even better for box office ni semua. And for now, betul-betul excited nak menunggukan soalan-soalan yang akan dilontarkan. Betul, ya. Dicampak, dilontar dan dibalik dan dibakar. Semualah kan macam. Hello, Assalamualaikum. Thank you all so much for taking time out to be here with all of us. Tadi Ica tengok dengan korang, jadi the feedback yang dia cakap, ya ada gelak, ada terasa sedih. Lepas tu part yang awak ajak saya dating tu ada macam so thank you so much for your feedback. Saya dengan Sam hari tu dah sempat tengok dekat Jakarta, and reaction diorang pun best sangat. Diorang memang gelak yang so alhamdulillah, I think itulah reason yang kita buat filem, untuk kasih orang gelak, kasih orang rasa. So syukur alhamdulillah. Itu dia. Ceriklah sikit untuk Chef Amani. Hero Malaya, sepatah dia kata mungkin. Oh, dia bagi. Oh, humble humble. Siapa? I ke? Allahu Akbar. Okey, tak ada banyak cakap pun, just nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada anda yang sudi luangkan masa untuk menonton filem ni. Basically, secara jujurnya, I think this is one of the best film I've ever done. Pasal Sam, saya upah saya berapa? dapat dia pula nak jadi humble kan. Honestly, memang betul. Pasal Sam rasa Sam dah lama tak dapat filem macam ni. Filem yang light, yang tapi dia punya message sangat-sangat besar kan. So hopefully yang telah menonton hari ini, itulah biasalah, macam bila nak berkempen macam ni je ada touch. So hopefully anda yang menonton ni semua happy dengan apa yang kita baru lepas tonton. Pasal bila Sam berada di Jakarta, Sam nampak alhamdulillah orang-orang di Jakarta sangat-sangat happy. So kalau rasa betul happy, nak minta tolong tak banyak pun, just kita war-warkan kepada satu Malaysia bahawa dalam keadaan yang sekarang ni, keadaan-keadaan yang kita sangat depressed, so at least adalah orang kata gula-gula untuk kita lupakan sebentar apa yang terjadi kat luar sana. So teruskan bagi sokongan, insya-Allah kita boleh. Teruskan mundilah, tak lama lagi. Kawasan parlimen mana nanti saya bagi tahu. Habislah sabar YB yang berusaha. Baik, Wafi, apa kata dah lalang saya dengarkan daripada Wafi juga. Assalamualaikum semua. Saya sangat terharu, dan ini adalah satu karya yang saya sangat tak sabar nak tengok, sebab ada banyak sangat pelakon-pelakon yang hebat-hebat dekat dalam tu. Saya banyak belajar, dan ini adalah satu pengalaman yang sangat berbaloi lah bagi saya. Apa kata kita dengarkan daripada Wan Yusuf sedikit. Saya duk cari juga suara mana tu pasal hebat. Kat depan. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Dia ada anekdot sikit bila tadi saya jumpa Raihan. Saya kata, Raihan, you tahu tak? Ini gala pertama saya minta tiket banyak. Untuk saya nak bagi saya punya siblings datang. 9 orang akan datang malam ni. Semua anak saya, cucu pun ada. Pasal apa? Pasal saya rasa nak suruh dia orang tengok lah. Barangkali, walaupun saya sendiri rasanya saya seorang belum tengok lagi kot kat sini. Ada lagi? Belum, okey. Tapi rasa halus di dalam tu macam semacam yakin saja filem ni akan boleh pergi. Dengan syarat orang Malaysia pandai melihat filem lah. Kan? Yang saya rasa sekarang ni kita dah menuju ke arah itu sebenarnya. Okay, selalu saya kata tengok filem jangan tengok on surface, cuba belajar tengok yang di dalamnya, lapis kedua, ketiga kan, dan penambah dalam keadaan sekarang ni Gazanya dan Hamasnya kan. Okey, jadi alhamdulillah
sebenarnya kejayaan, keberhasilan satu karya filem ini bergantung juga pada media, kan? So marilah kita sama-sama berganding bahu, bekerjasama untuk apa salahnya kita angkat yang baik, kan? InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya ini pun dah bersiap bersedia. Boleh sedikit kata-kata Ayu dulu. Assalamualaikum. Assalam. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman media yang datang ini untuk menonton filem La Luna. Semua sudah diucapkan dari teman-teman pemain juga. Cuma nak mengingatkanlah yang Tuhan itu sentiasa menyayangi. So kita sayang media pun sayang kita. Harap kita dapat sayang filem ini dan sebarkan kasih sayang filem ini kepada semua orang. Terima kasih. Amin. Allah sentiasa melihat juga ya. Power. Masih lagi dalam kereta kamu sebenarnya. Kutupas. Ada masa lagi Ustaz. Baiklah Nana. Hai. Hai, apa khabar? Terima kasih semua kerana datang. Saya punya nafas masih deg-degan ya waktu orang Jakarta di sini. Yeah. Masih deg-degan, masih baru nak digest sebab ini pertama kali saya tengok. Tapi yang satu quote yang sangat terkesan pada saya adalah banyak. Tapi yang sesuai untuk situasi sekarang adalah satu quote daripada Salihin. Dia kata kasih sayang tak pernah tinggal di antara kita. Kemesraan rumah tangga tu tidak pernah tinggal, masih ada dalam kita. So perlu ada seorang yang berani untuk bangkit, bangkit dan menyatukan kita semua dan menyuarakan tentang suara yang tidak dapat disuarakan. So saya harap sangat-sangat di kala ketika ini masing-masing di antara kita ada sedang kita tengah mengalami situasi yang sangat menyedihkan mungkin, jadi dan perindasan juga berlaku, dan saya rasa filem ini agak sesuai untuk ditafsirkan, bab kata ayah tadi, beberapa layer supaya kita bersatu kembali. Itulah harapan tu masih ada. Ternyata tergambar pada karakter dua orang pemuda dekat sini yang represent the young voice in our generation. So we still have hope, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Much respect to the material. There is no level of how do we sexualize this. It's always about how do we show the love in that. And to me that's very important because again, it's easy to show sex. It is hard to show intimacy. Right? So when you have very good actors like that, it's really there. And they are so precious about it. They are like really very careful about it. It's very sensitive situation. But we know that we got something good because when Namron raised his hand, everybody, the crew literally stifled laughter. They really like right? So it showed that we did something right. So Alhamdulillah, I'm very happy that we got to work with this. Number two, to show sex or intimacy in film. Hello, sorry. Yeah, to show sex and intimacy in film, it's difficult. But the fun part about it is to do it in a level where you use your imagination. I'll show you A, I'll show you F, I'll show you Z. Let you fill up the blanks. And that's it. That's funny to me. So bila kita tengok film ni dekat Indonesia, in Indonesia, what was funny is that when Cik Farah and Namron were in the room and they were going to do it, right? There's this shot of the microphone, and someone in Japan actually said it's a very phallic symbol, and I didn't notice that at all. Only when they told me, I was like, really? So it's fun when you get to work with like amazing actors and you work with a very good DP who sees these things that I do not see, right? And the fun part about making a film like this is how do you show love first and intimacy, and then whatever sexiness or whatever last. Because I feel that the film is very sex positive in a sense. It's really trying to show, I do not promote, the film does not promote any promiscuity at all. The film actually promotes how relationship between couples
So I think that in a way, if it make people laugh, it make people think, I did okay in that department. Alhamdulillah. Assalamualaikum, dah tengok ke? Dah. Saya belum. Saya takut juga. Itu je, saya belum je. Tak apa, kita replay lah untuk awak kat sini. It's almost impossible to protect an idea, kan? I mean, everybody have different ideas. So bila saya tonton trailer dia pun, pada saya, wow, okay, there are similarities and all. So it's a very unique situation lah for me. It's a unique situation. Tetapi yang penting dia ialah we come into this project, nawaitu tu yang penting. The niat is very important. Kita tak ada, like I say, walaupun ceritanya cheeky, saya tahu and I'm very very sure saya tak nak buat cerita yang kurang ajar. Itu yang paling penting bagi saya. It's very important. So dirty jokes ni semua not interested. Trust me, bila ada orang tanya gitu, saya cakap I got Sam, I got Nani, you think I berani pergi kat orang cakap kita buat cerita like slightly dirty movie kan? No, nobody is interested. Takkan interested ya. So yang apa yang tertarik pada orang ialah the messaging dan bagaimana the idea, the gateway to the story is the cheekiness. So as for my comment about the film, I have not watched the film, so I cannot say much about it. Tetapi like I say, in terms of tone, it's very obvious that we are doing totally different film. Kalau you tengok the trailer pun, you know that it's a very different film. Yeah. Okay, lakonan bersama Namron is not the first time, tapi kali ini dalam perspektif dan sisi yang berbeza. Share sikit macam mana sebenarnya percaturan tu. Sekali lagi Assalamualaikum dan jumpa. Macam tak je. Assalamualaikum sekali lagi, salam sejahtera, minta maaf saya sampai lambat. Ya, betul, bukan pertama kali bekerja dengan Namron, dan saya pun dah kenal dia lama. Bila dapat skrip ni, especially kat set lah kan, kita orang memang dah set main atau Q&A dua-dua. Kita berlakon je kan Farah. Gila, bodoh. Berlakon lah, isteri kau kawan aku. Kau ingat apa? Kita layer by layer lah. Kau janganlah, relax. Padahal semua nervous ni. Sebab bila scene yang korang tengok tu adalah scene tu, selalunya kalau kita shooting, set akan ramai orang. Seorang kat sana, seorang kat sini. Macam buat bodoh je kita kan berlakon seorang gitu kan. Tapi malam tu penuh, semua on time. On time. Macam, hey, kau nak tonton apa? Kita nak berlakon je ni. Kau nak beria sangat je. Tapi biasalah manusia kan, otak kan ada lain. For fun. So I'm very lucky to sparring dengan Namron sebab kita dapat bermain. Bukannya mainan surface, but we try to give the layer of the scene apa yang director nak. Harapnya dapatlah tuan director, sebab dia kata okey, maknanya dapatlah kan. Dah edit dah. So actually I'm very lucky to work with the teams. Itu je. And this is my first time buat lawak, cerita lawak. Tak tahulah lawak ke tak, but director kata I tak nak lawak yang macam tu. So memang pun kita pun takkan buat lawak macam tu. Tapi bila director dah nampak kita, dia kata, orang kata the vibes is ataupun motivation, you can do it tu, macam dia trust kita. Sebab kita ni kan ala-ala pelakon yang semua ala-ala macam deep orang panggil kan. Tapi korang tak try kita orang lagi. Kita orang sebenarnya lawak tau. Kita orang lawak. So thank you to director and actor kerana percaya kat kami yang boleh buat cerita lawak sebenarnya. Terima kasih. Itu sama-sama apa yang boleh kongsi? Ada kenangan sedikit yang boleh kongsi di set pergambaran? Kenangan banyak deh. Okay, satu. Banyak. Tapi itulah dia. Location tu betul-betul jauh tengah sawah, nak masuk payah. Lepas tu scene yang dah jadi rutin bagi kita, van masuk sawah. Van dah. Itu dah biasa dah. Kan? Tapi yang saya nak beritahu kat sini, saya nak ucap tahniah pada Raihan. Cuma saya nak beritahu, nak pesan, saya harap sangat jangan serik buat cerita macam ni. Buat pasti dia akan ingat saudara Afiq rasanya.
cerita ni berlakon dengan orang-orang yang sangat Wafi tengok masa Wafi kecil-kecil. Lepas tu berlakon dengan director yang hebat, dengan team production semua. Dia membuatkan Wafi lagi jatuh cinta untuk menjadi seorang pelakon. Sebab Wafi kan menyanyi, mengacara, but now Wafi jadi lebih mencintai lakonan-lakonan. Ya, boleh lupakanlah pengacaraan tu rasanya, teruskan berlakon. Baik, untuk sesi Sam, apa perasaan apabila director cakap Syahid lagi handsome dan kacak di semua angle? Apa perasaan you? Tak, gurau. Kadang-kadang orang ni Tak. Okey, rasanya watak polis kali ini lebih santai. lebih mencabar. Untuk Sam lebih mencabar. Okey, ceritakan sikit. Okay lah, usually korang rasa saya masa ramai kat sini dah tengok dah Polis Evo kan. So polis juga. Tapi polis ni lebih human lah bagi Sam. Dia bukan super cop, dia just human kan. And Sam tak pernah terfikir tentang benda ni sampailah Sam berlakon filem La Luna. Sam ada anak perempuan. Dan lepas daripada shoot filem ni, Sam every time tengok anak perempuan Sam just dalam hati macam, janganlah kau besar. Stay the way you are, please. Aku tak sanggup nak lalu benda ni. Nak ajak pergi dating tu. Ajak pergi dating yang kita dah nampak daripada dulu kita duk angkat dokong apa semua ni, sekarang dah besar dah minta pergi dating. Dan ini baru dating kan. Bila dia minta macam aku nak kahwin, dah aku kena lepaskan kau ni kan. So benda-benda tu yang tak pernah terfikir dalam kepala. Yes, thank you Raihan. Setiap malam I terpaksa tenungkan anak I. Thanks to you. Baik, terima kasih. Tapi walaupun saya Sam, awak tetap paling kacak di semua angle di hati saya. Baik, Syafah Mani, impian menjadi founder untuk Victoria's Secret akhirnya tercapai. No. Okey, sebenarnya I tak layak. apa yang you boleh kongsi dengan kami mengenai karakter itu sendiri sewaktu you menyampaikan dan you terjemahkan di filem sebenarnya? Saya bila dapat watak Hani ni, saya rasa tidak asing daripada watak-watak yang saya pernah bawa atau diri saya sendiri dari certain aspect. Tapi apa yang saya enjoy sangat masa pembikinan adalah di mana saya rasa watak saya Hani boleh disappear into the background kerana dia hanya menjadi satu catalyst untuk perubahan menjadi. Kerana saya rasa di kampung itu rasa itu atau rasa ingin perubahan itu sudah ada dalam mereka-mereka yang ada di kampung. Tapi kadang-kadang we need a pencetus and kadang-kadang we need a catalyst untuk benda itu terjadi. Dan itulah Hani sebenarnya, kerana bukan pasal dia orang berubah, tapi dia wujud and orang tengok dia macam it is possible. Itu saja. Jadi saya rasa begitu bersyukur dapat bekerjasama dengan kawan-kawan saya yang saya fan. Saya suka tengok diorang berlakon. Saya dapat bekerjasama dengan hero-hero saya, kawan-kawan saya. So I think this is one of the best experience saya ada dekat set. So thank you very much. Boleh tolong saya pas mic tu Aidil. Awak adalah pelakon yang handsome dan seksi juga. Semua. So PR kena cubalah. Baiklah tadi untuk kali ini apa yang boleh kongsi dengan kami, pengalaman mungkin dalam lalunan ini, silakan. Kalau pengalaman memang semuanya best lah, sebab kita syuting dekat Kuala Kangsar. Sebenarnya kita berkampung untuk membuat sebuah filem kampung. So memang chemistry tu terbangun sebelum kita masuk set pun. Sebenarnya kita dah tahu cerita dia macam mana, tapi disebabkan kerana kita duduk di satu kawasan tu, chemistry tu lebih dapat. Tapi kalau saya nak share sedikit tentang filem ini, mungkin antara message yang penting ialah kita harus kembali kepada humanity. Sebab sekarang ni kita dikotak-kotakkan, kita dikasih label. Apalah, ada label macam ni, label macam tu, ada di dalam kotak yang baik, kotak yang buruk. Kalau kita singkirkan semua balik label-label manusia tu, yang paling penting adalah kalau kita boleh hidup dengan kasih sayang, kita boleh solve banyak problem. Harapan yang kita harap dari dulu pun akan tercapai.
Jadi kita janganlah fikir tengok orang kat sebelah kita ni, oh dia orang lain, dia dari media lain atau dia dari dikotakkan sebagai label konservatif ke liberal ke. Kita kena take that out, kembali kepada kasih sayang and back to humanity. I think that's the strong message in Laluna yang ada. Itu dia. Boleh berikan kepada yang sudah pun bercakap nampaknya. Anissa, Hai. awak pun paling cantik semua angle. Kongsi, kenapa awak kata yes dengan Laluna? Macam mana sebenarnya awak di Penang sebenarnya? Oh, di Penang. Macam mana director jumpa cakap, kau awak investor ke? Ya, kan? Okay. But I received the proposal tu bertahun-tahun sebelum tu lagi. Lama sangat. Baca satu paragraf tentang watak Yam tu pun saya dah say yes dah. Lepas tu tanpa tahu siapa lagi yang akan bawakan watak lain. Tanpa tahu watak saya ni besar ke kecil ke, dia bagi macam tu je. Sinopsis sikit, lepas tu diorang dah pernah pitch the idea to Hong Kong and won an award for it. So pada saya sebagai seorang pelakon memang cerita tu comes first. Watak tu kemudian, dan insting kita tu dah ada dah ketika itu. Itu yang buatkan saya say yes lah. Memang tak bercakap langsung dengan Syah Ahmed bermula sampai habis? Ke Dia memang handsome sangat. Alah, itu pula dia jawab ni. Handsome teruk. Handsome sangat. Dengan Misa itu handsome. Tak Kenapa masa awak tak sebelum- puji Sazi Sam? Kesian dia. Tak masa semua handsome. Semua handsome, okey, Semua okey. handsome. Tapi Hisham Hamid tu, dia Hisham Hamid. Oh, jadi director tertipu lah, bukan mental sebenarnya. Tapi sebab handsome sangat tak ada cakap. Okey, tapi saya memang ada perangai macam tu. Kalau pertama kali jumpa, saya terdiam. Saya terdiam. Dengan saya pun macam tu juga dulu. Masa pertama kali. Mana ada? Jangan malu. Wali. Aduh. Dah merajuk dah. Tahu aku cakap kat kau, aku puji lebih Syamil tadi. Aduh, macam mana? Saya memang mainan dalaman. Mainan dalaman sikit. So dia kena duduk jauh-jauh, lepas tu pasang strategi pelan-pelan macam tu. Ada orang yang beramah, ada orang yang kurang bercakap, tapi dia pasang strategi pelan-pelan lah kat belakang. Baru dia cangkuk. Anda faham benda lain dah aku. Baiklah, jom kita cerit semua untuk pengarah dan juga bintang-bintang film. Terima kasih banyak-banyak. Kami mohon untuk anda berdiri, jangan bergerak ke mana-mana, dan kita rapatkan untuk kita bergambar kenang-kenangan. Mesti diorang nak center sikit. Alright, tengok sini. Tengok sini dulu ya. 1, 2, 3. One more, 1, 2.